الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita. Pada pagi ini alhamdulillah kita dapat sama-sama dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat solat subuh berjemaah, melengkapkan pahala sepenuh malam kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang saya selalu sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili, wa man shallal subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullahu." Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa-siapa yang salat isya berjemaah, maka seolah-olah dia telah beribadat separuh waktu malam. Dan siapa-siapa yang salat subuh berjemaah, maka seolah-olah dia telah melakukan ibadat keseluruhan malam. Itulah tuan-tuan semua satu daripada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang yang sangat mujahadah dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah, khususnya semaya isya dan semaya subuh. Begitu besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita doa kita sebahagian daripada orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata lain, sepanjang malam kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beribadat. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah untuk pagi ini saya nak bawa satu hadis yang berkaitan kisah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kisah yang berlaku pada masa dulu. Tentu sama kalau kita perhati kepada Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati di sana ada kisah-kisah yang begitu banyak sekali dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicerita oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dicerita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana cerita yang disebut oleh Allah Ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cerita khayalan, bukan cerita dongeng, tapi dia merupakan satu perkara yang berlaku, benar-benar berlaku dalam kehidupan manusia. Di mana tuan-tuan semua kita dapati dalam Quran, sebab apa dia sebenarnya kisah di antara unsur penting yang disebut oleh Allah Ta'ala ataupun disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya kita dalam proses pendidikan atau proses pentarbiah inilah. Dan pertama sekali tuan-tuan semua, kisah ni antara benda yang orang minat lah. Orang minat dengan kisah ni, semua boleh katakan minat kisah. Dan kisah ni sebenarnya dia mengandung unsur pengajaran yang begitu hebat lah. Kita dapat dalam Quran kan, kita dapat di sana berapa sebab atau berapa hikmah di sebalik Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran dalam turunkan kisah dalam Al-Quranul Karim. Antaranya ialah untuk menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang banyak berjumpa dengan berbagai-bagai halangan dan rintangan dan sebagainya. Maka kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni manusia, maka di sana perlu kepada hibur hati, perlu kepada kepada cara yang boleh menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala bawa kisah-kisah Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya untuk menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan tugasan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan tugasan sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Di mana tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pula Nabi berdakwah. Kadang-kadang banyak halangan-halangan, tadilah
Maka di sana tuan-tuan semua turunnya ayat Quran yang Allah Ta'ala kisah mengenai apa dia kisah-kisah dulu untuk menghiburkan hati Nabi. Katakanlah Nabi SAW apa dia ni dihalangi atau diletak beberapa sekatan untuk melaksanakan tugasan sebagai apa dia pendakwah atau sebagai rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Maknanya apa yang berlaku pada Nabi ni, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, jangan kamu merasa pelik, jangan kamu terasa apa dia asing. Ini satu benda yang pernah berlaku pada mereka dulu. Sebagai contoh yang tuan-tuan semua, saya pernah sebut sebelum ni, apabila Nabi SAW berdakwah di kota Mekah, kan banyak halangan yang betul dahsyat yang berlaku dalam peristiwa kehidupan Nabi SAW. Maka tuan-tuan semua turunnya surah gapo, antara ni turunnya surah gapo Yusuf alaihissalam. Turun surah Nabi Yusuf ni tuan-tuan semua adalah untuk menghiburkan hati Nabi SAW. Mana ujian yang berlaku pada Nabi ni bukan Nabi seorang lah. Halangan yang berlaku pada Nabi SAW bukan berlaku pada Nabi seorang dak. Malahan apa yang berlaku pada Nabi adalah pernah berlaku kepada mereka terdahulu di kalangan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Cuba tengok Nabi Yusuf alaihissalam pada kecil diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dituhuk dalam telaga, dijual dan sebagainya, hatta siapa masuk adalah penjara. Ini ujian yang berlaku pada Nabi Yusuf alaihissalam, tapi akhir sekali diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sebagai menghibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua, maknanya walau macam mana sekalipun kamu wahai Muhammad, kamu bukan seorang yang kena benda-benda gini, dan kamu kena ingat bahawa ujian satu benda yang biasa dalam kehidupan seorang pendakwah, kehidupan seorang rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kemuncaknya adalah kamu akan diberi kemenangan. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kemuncaknya adalah kamu akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ni tuan-tuan semua, kisah ni kadang-kadang dia lebih berbentuk apa ni pengajaran lah. Dia ada panggil izzah ataupun iktibar. Kisah ni maknanya kita boleh ambil iktibar supaya apa ni boleh ambil pengiktibaran dalam kehidupan kita. Dan benda-benda berlaku yang berlaku pada sebelum ni lah, sebenarnya dia akan berulang sebenarnya. Kan benda yang berlaku dalam sejarah dia akan berulang. Cuma boleh jadi pelakon saja berbeza. Tak, pelakon berbeza, tapi di segi apa? Di segi episod ataupun di segi kandungan cerita tu berlaku serupa di mana-mana saja. Sebab itulah apa yang berlaku sebenarnya Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW buat cerita adalah sebagai panduan dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Kalau benda tu molek, kita diajar supaya ikut, dan kalau belah peristiwa tu tak molek, maka kita diajar supaya jauhi daripada peristiwa tersebut, supaya hukuman kaum-kaum semua tak akan berlaku kepada diri kita. Hari ini tuan-tuan semua, saya nak buat satu cerita yang disebut oleh Nabi SAW, cerita bagaimana satu orang yang tinggal maksiat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiat ni antara benda yang menjadi apa dia agenda kepada syaitan lah, untuk alak manusia, untuk kepada alak manusia, untuk apa dia ni, untuk nak tolak manusia supaya sentiasa berada dalam keadaan derhaka kepada Allah atau maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya jadi geng bersama-sama dia orang. Seperti mana yang kita bahas sebelum ni lah, apa dia ni, iblis ataupun syaitan daripada awal lagi dia tekad apabila dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia halau daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia cuba ikhtiar supaya nak ajak manusia ni supaya apa dia ni satu geng dia orang. Batal usaha daripada awal lagi dilakukan oleh syaitan supaya pada manusia ni bersama-sama dengan mereka dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbagai cara lah yang dibuat supaya penting nak supaya apa dia ni manusia ni terjerumus dalam maksiat ataupun derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah tuan-tuan semua, orang yang dapat mengelak diri ni, dia mujahadah betul-betul mengelak diri daripada barang maksiat ni semata-mata kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang kita selalu bincang, dia adalah di antara senara manusia yang akan duduk di bawah naungan arasy pada hari kiamat. Apabila Nabi SAW senara 7 golongan manusia yang akan selamat daripada kepanasan ataupun berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, kata lain dalam keadaan selesa, dalam keadaan tidak panas pada orang lain, maka di antara orang tersebut ialah orang yang sanggup tinggal barang-barang maksiat semata-mata kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat mengatakan, rajulun da'athu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Antara senara 7 orang, 7 golongan yang dapat duduk di bawah naungan arasy ialah laki-laki yang diajak oleh perempuan yang cantik, yang comel, yang keturunan yang molek dan sebagainya untuk melakukan maksiat.
maka dia menegaskan bahawa inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu cerita yang saya nak sebut hari ini adalah satu cerita yang diriwayat oleh satu orang sahabat, nama dia Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kana al-kiflu min bani Israil wa kana la yatawarra'u min dhanbin 'amilahu fa'atathu imra'atun fa'ataha 60 dinaran 'ala an yata'aha فلما أرادها على نفسها ارتعدت وبكت فقال ما يبكيك قالت لأن هذا عمل ما عملته وما حملني عليه إلا الحاجة فقال تفعلين أنت هذا من مخافة الله فأنا أهرى اذهبي فلك ما أعطيتك ووالله لا أعصيه بعدها أبدا فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر للكفل فعجب الناس من ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. Ada ini semua satu hadis yang dikongsi oleh satu orang sahabat, nama dia Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an, antara pribadi yang tidak asing lagi, dan banyak kali dah saya cerita tentang apa dia ni, kepribadian dia ataupun ketokohan yang ada pada Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang penting dia salah seorang daripada ilmuwan di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum. Mengikut cerita ni mengatakan, sami itu saya dengar sendiri kisah ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana cerita ni di segi apa, di segi kesahihan memang terlalu tinggi sangatlah. Dia bukan ambil daripada orang lain, dia ambil direct cerita ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kadang-kadang kita dengar daripada orang ni. Dia beza dengan sami itu saya dengar daripada orang ni. Daripada orang ni boleh jadi dia dengar daripada orang lain sebelum ni. Tapi kalau sami itu sini makna tuan-tuan semua dia dengar direct daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata ini dari segi cerita memang cerita yang cukup sahih, cerita yang cukup meyakinkan. Ya, sebab tak ada orang lain di perantaraan dia dengan Rasulullah kecuali dia sendiri. Kata dia, sami itu saya sendiri dengan kisah ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya bunyi gini tuan-tuan semua, kana kiflu min bani Israil. Ada satu orang nama Kifl, nama dia di kalangan Bani Israil. Ini cerita ni berlaku pada masa Bani Israil dulu, kan? Pasal Bani Israil ni antara masa yang tuan-tuan semua Bani Israil antara Bani yang mana di kalangan Rasul banyak di kalangan dia orang. Semenjak daripada Nabi Ibrahim AS sampai Nabi Isa semua daripada Bani Israil berlaku. Nah, sebab itulah orang Yahudi ni kadang-kadang apabila disalah Islam ni pindah kepada orang Arab, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup deki dia. Sebab sebelum ni memang dibawa oleh semua rasul-rasul dilahir di kalangan Bani Israil. Tapi akhir sekali pindah kepada Rasulullah SAW, maka itulah yang menjadikan dia orang marah. Hasadan min indi anfusihim, dia deki dengan perubahan yang berlaku di mana Rasul diutus di kalangan orang Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan semua? Sebab teruk sangat ada Bani Israil. Siapa perikat memang tak boleh nak bagi pengharapan pada dia orang dah. Maka terpaksa pindah risalah ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang Arab. Cerita ni tuan-tuan semua, cerita ni adalah satu orang yang bernama Kifl. Dia adalah daripada Bani Israil. Wa kana la yatawarra'u min dhanbin amilahu. Dia ni tuan-tuan semua, pasing dia adalah pasing memang suka buat dosa. Allah, kan? Ini satu peribadi yang memang berhi sangat buat dosa. Ini tuan-tuan semua antara, insya-Allah saya akan bahas lepas ni, saya akan cerita dulu kemudian kita ambil pengajaran gapo daripada kisah ni. Yang penting dia ni adalah satu peribadi yang yang memang hidup dengan dosa. Allahu a'azubillah. Kita minta selamat daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terlibat dengan dosa ni tuan-tuan semua, dia mari gapo pun bagi dia tak ada gapo satulah. Sebab tu apabila manusia hati dia gelap, hati dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka gapo segala kemungkaran dia boleh buat. Dalam kisah ni riwayat mengatakan dalam keadaan dia begitulah, hidup dia dalam keadaan penuh dengan dosa, fa'atathu mura'atun. Tiba-tiba satu orang perempuan mari jumpa dengan dia. Kemudian dia bagi fa'ataha 60 dinaran ala an yata'aha. Dia bagi lebih kurang 60 dinar kepada perempuan yang miskin. Perempuan miskin lah. Dia bagi 60 dinar tapi dengan syarat kena bagi tubuh dia, ataupun dia boleh berzina dengan perempuan ni.
Ini satu daripada apa dia ni, daripada kaedah yang digunakan oleh dulu gitulah. Lalu ni peramal lah benda gini. Sebab tu saya dah sebut tadi, kisah ni bagai sama ayat cerita dia, cuma pelakon berbeza. Tak, perempuan ni maknanya diberi harta dengan syarat dia kena bagi tubuh dia kepada kifl. Falamma aradaha ala nafsiha irta'adat wa bakat. Apabila dia nak buat kerja tak molek lah, kifl ni mula nak buat kerja bagi tak molek, tiba-tiba perempuan tu mai getar kemudian menangis, sekuat-kuatnya menangis. Semasa dia nak buat maksiat tu, tiba-tiba takdir Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan getar, memang getar sungguh. Yang kedua pula ialah dalam keadaan menangis. Biasalah tentu semua orang bagus ni kadang-kadang apabila terlibat barang maksiat ni memang tak boleh langsung. Kita nak boleh lagu tu lah. Tak, kalau kita boleh makna sensitif dengan barang-barang maksiat. Tak, nak buat barang maksiat memang Allah tak boleh, kita boleh terima hidup dia. Maka apabila berlaku keadaan macam tu tuan-tuan semua, apa ni kifl tak ada kata dia ma yubkika, wahai kifl, wahai perempuan, wahai si fulanah, kata dia kenapa kau menangis? Dalam keadaan nak buat maksiat, biasanya kadang-kadang maksiat ni pula maksiat kadang-kadang orang minat belaka. Tak, maksiat atau apatah lagi maksiat dan bentuk khulwat, kadang bentuk zina ni memang ini antara benda yang manusia berhi. Tapi tiba-tiba dia tahu perempuan ni memang apa dia ni, apa dia getar, kemudian dalam keadaan apa, dalam keadaan menangis. Kata dia ma yubkiki, apa yang menyebabkan kau menangis? Kata perempuan tu, kata dia, li'anna hadza amalun ma amiltuhu wa ma hamalani alaihi illa al-hajah. Kata dia, ni amalan aku tak pernah buat barang-barang gini. Dalam hidup aku tak pernah buat barang-barang gini. Cuba tengok tu semua orang yang bagus ni, bagaimana Allah Ta'ala campur dalam hati dia. Kalau nak buat barang maksiat, dia rasa lain dah. Seperti mana yang dalam kehidupan kita lah, kadang-kadang sungguh-sungguh orang atau apabila nak buat satu benda, barang ni maksiat, malah tak sedap lah jiwa dia. Maknanya kalau siapa perikat tu memang hebat lah imej seorang tu. Siapa perikat mana kalau masa mana berasa tak selesa dengan maksiat tu, bertanda makna orang tu hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut pada laki-laki kepada kafir, tak, dia kata dia hadza amalun ma amiltu, aku tak pernah buat amal lagi ni. Wa ma hamalani alai illa al-hajah, aku tak akan buat barang gini kecuali sangat-sangat berhajat sangat aku buat barang gini. Dalam hidup aku kata aku tak pernah maknanya mendekati perkara-perkara ni. Itu yang menyebabkan aku menangis. Aku menangis. Kemudian Kifl kata, taf'alina anti hadha mimma khafatillah. Menangis getar ke apa semua takut Tuhan. Aku ada kata kepada perempuan tu, kamu takut Tuhan ke? Kan? Kamu tinggal, kamu takut dalam keadaan getar, dalam keadaan menangis tadi, kamu takut Tuhan ke? Kata dia, Kifl kata kepada perempuan tadi. Perempuan tu kata apa dia ni, kalau gitu kata dia, izhabi falaki amma ataituki. Rupa-rupanya Kifl pun apabila dengar perempuan tu kata dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab barang-barang ini tak pernah buat. Allah sekali laki-laki ni Kifl tadi tuan-tuan semua tinggal maksiat, bagi duit kepada perempuan tanpa bagi free dah. Kan? Ini satu kalimah yang cukup mengajar jiwa dia. Satu kalimah yang cukup menyedarkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia hidup sebelum ni dalam keadaan maksiat, tiba-tiba kalimah ini telah menyedarkan hati dia. Last sekali dia bagi segala harta dia tuan-tuan semua yang kepada perempuan tadi. Kemudian dia tekad, kata dia, wallahi la asihi abadan ba'dah abadan, lepas ni aku tidak akan buat maksiat, kata dia. Lepas daripada peristiwa ni, dia rasa apa dia ni, dia rasa termakannya, terasa sedarnya jiwa dia dengan sebab kata-kata perempuan tadi, ataupun tindak tanduk perempuan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Dia sebelum ni memang gelombang dalam perkara maksiat, tiba-tiba dia dengar satu kalimah tu, mana depan dia dengar satu kalimah, kemudian dia tengok gelagak perempuan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala menyedarkan diri dia. Akhir sekali kata dia sedia tekad, dia kata pertama dua perkara dia buat. Pertama sekali dia bagi habis duit dia kepada perempuan tadi tanpa ada pulangan, ada apa, tanpa ada ganti ke apa, bagi free kepada perempuan tu. Yang kedua pula dia kata wallahi la asihi ba'dah abadan. Yang kedua kata dia, saya tidak akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala lepas daripada peristiwa ni. Maknanya dia akan bertaubat, tak saya buat dah. Tak gelombang dengan maksiat, dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba tuan-tuan semua, pamata min lailatihi, malam tu dia mati. Allah. Cuba tengok, tak ada nak buat gapo satu lagi. Ibadat tak ada nak banyak nak buat. Cuma tekad hanya sekadar dia sedar diri je.
Kan? Cuba tengok dulu semua penuh masa dengan perang maksiat daripada kecil, daripada awal lagi hidup dia maknanya derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba pada malam tu apa dia ni, dia mati Allah. Kan? Dia mati dia tu sampai asbaha maktuban ala babi, maka dia ditulis di pintu dia, dikatakan maknanya Allah Taala telah hapus segala dosa dia. Allah tu semua. Kan, satu peristiwa yang cukup ajaib, cukup mengagumkan ataupun cukup pelik apabila manusia dengar cerita macam ni. Cuba tengok tu semua dalam peristiwa ni kan, tengok kan. Sikit sangat ya dia. Kan, sikit sangat hidup dengan keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba nanti dia bertaubat sungguh-sungguh saja tu semua. Tak ada nak buat banyak amalan yang perlu dia buat. Tak ada lagi nak kabur apa dia ni kesilapan-kesilapan yang dia buat sebelum ni, tapi kerana keinsafan, tapi kerana penyesalan dia tu semua, akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala hapus segala dosa dia. Inilah cerita dia tu semua lebih kurang. Kalau kita perhati kepada satu-satu lah cerita ni tu semua, kita saya bawa sini ada 4 perkara lah apa yang sepatut kita boleh fahami ataupun pengajaran daripada kisah ni. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, dalam kisah ni maknanya kita tengok bagaimana Kifil ini hidup dia sentiasa dalam keadaan berdosa. Okay, Kifli, nama dia Kifli lah. Kifli. Ada semua kata Nabi Zulkifli, tapi ada ulama kata bukan orang lain. Tak? Tuan-tuan semua, manusia ni cuba tengok Kifli, kenapa kita tengok? Okay, sebab apa manusia ni memang hidup dalam gelombang dan maksiat ni. Kan? Orang lain kadang-kadang ada keinsafan, orang lain nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jenis manusia memang hidup dia puja perkara-perkara maksiat. Maka di antara punca besar sekali tu semua ialah kerana dia lupa kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa bahawasanya dalam segala yang dia kecapi dalam kehidupan dia adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi orang Muslim, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita akan rasa benda yang berlaku dalam kehidupan kita, kenikmatan dan sebagainya, hadza min fadlillah, itu semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tapi pula manusia ni tu semua dia tak terasa gapo yang Allah Taala bagi dia lah sekali leka lah. Apatah lagi dia Allah Taala bagi kesihatan ke dia, sihat ke apa, duit cukup, sihat segala-galanya, kadang-kadang manusia lupa. Sebab itulah di antara manusia ni lupa ni kerana apa dia ni, dia ghaflah ataupun lupa ni kerana apa? Kerana lupa kepada nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Cuba tengok tu semua dalam sejarah Quran. Ya, kita baca dalam Quran orang-orang tokoh-tokoh yang jahat-jahat ni ataupun tokoh-tokoh yang memang jadi kepala bengak menentang Islam, menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, inilah keadaan dia orang. Hidup dalam keadaan senang. Apa dia contohnya Firaun laknatullah alaih. Firaun, cuba tengok tuan-tuan semua bagaimana kehidupan dia, kemewahan yang begitu hebat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dikatakan wallah la betul Allah lah, hatta dikatakan dia tak pernah sakit. Itulah menyebabkan dia rasa ego, dia rasa besar diri, dia rasa berlupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qarun begitu juga. Cuba tengok Qarun ni, sejarah-sejarah tuan-tuan semua yang disebut oleh Quran orang lalai daripada mengingati nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada mereka. Itulah tuan-tuan semua, maknanya benda ni boleh jadilah. Nah, sebab itulah kita sentiasa diminta supaya apa dia ni rasa muhasabah diri semua kita. Kan, dalam kehidupan kita ni kita kena rasa bahawasanya apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa tuan-tuan semua kita boleh hidup, kita boleh mari semaya kita, kalau kita rasa makna kita boleh hidup kerana pemberian daripada Allah Taala, kita tidak lalai. Ya, kita tak mudah untuk terjebak dengan barang maksiat. Ya, sebab kita rasa semua kehidupan kita, nyawa kita, makan minum kita, kesihatan semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua kita bimbang. Sebab itulah antara benda yang menyebabkan manusia lalai ni kerana kemewahan dan lupa kepada apa ni, kena lupa kepada pemberian yang memberi pemberian kepada kita, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh jadi apa yang berlaku pada Kifil dan kisah ni dekat awal dia tuan-tuan semua kerana apa dia rasa mewah sangat. Cuba tengok dia orang pakat mari minta duit dengan dia. Kan, dia rasa dia senang segala-galanya, maka masa itulah dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula tuan-tuan semua dalam kisah ni, cuba tengok kan, dalam kisah ni cuba tengok perempuan ni mari jumpa dengan dia ni, dah terasa dia miskin lah. Okay, sebab itulah orang miskin pakai ni antara benda yang punca kepada barang-barang tak molek. Tak. Sebab tengok tuan-tuan semua, benda-benda fakir miskin ni kadang-kadang kalau tak kena cara, dia adalah punca kepada barang tak molek. Sebab tu kita pernah dengar kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kekufuran hampir-hampir kefakiran itu akan buat kepada kekufuran.
Cuba tengok dalam sejarah tuan-tuan semua. Cuba tengok dia di Afrika lah. Di Afrika ni antara negara yang miskin tuan-tuan semua. Orang putih ni, for missionary ataupun orang Kristian ni, padri apa semua banyak dah bagi tumpuan ke Afrika ni. Dan memang dia rasa dia boleh makan. Dan kemiskinan yang dia hadapi tuan-tuan semua, dia boleh suruh segala-galanya. Manusia ni apabila miskin, manusia ni perlu pada duit ikut orang arah. Nak ke apa boleh berlaku. Kalau ke mana? Siapa Afrika sanggup tinggal agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kehidupan luar begitu juga tuan-tuan. Semua cuma tengok masyarakat kita. Lah orang-orang main duit ya, rebah selalu. Kalau ke mana? Tama-tama orang yang perlu pula, orang tak duit sikit 2-3 sen ataupun adalah 2-3 apa dia ada sikit, akhir sekali dia akan terbawa-bawa dengan perkara tu. Sebab itulah kisah ni tuan-tuan sahabat. Kenapa makna perempuan yang jumpa kifil nak minta duit dengan kifil sebab apa sebenarnya? Antara punca kerana dia miskin sangat. Dia ni orang bagus. Kan dia orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kerana kemiskinan tadi pakai berdoa ni kadang-kadang tak boleh kita paksa kena aku dalam keadaan. Sebab itulah dalam Islam tuan-tuan semua, Islam ajar kita doa supaya kita jangan sampai situlah. Sebab tu dalam satu hadis, dalam satu doa yang diminta supaya kita baca setiap hari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Pagi 3 kali, kemudian petang 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku minta berlindung daripada engkau 2 perkara. Pertama sekali kufur, yang kedua ialah kefakiran. Maknanya kefakiran yang paling besar lah. Kalau sampai Afrika, maknanya kalau tak kena cara, boleh jadi manusia jadi kufur kepada Allah Subhanahu Taala. Orang mari, boleh saya selamat awak, tapi dengan syarat awak kena masuk Kristian. Dengan syarat awak kena masuk Yahudi dan sebagainya. Masuk Kristian lah. Tak. Itu boleh berlaku tuan-tuan. Seperti mana yang saya sebut di Afrika, ramai tuan-tuan semua orang masuk Islam, orang masuk kafir ni kerana apa? Kerana kefakiran. Cuba tengok kadang-kadang orang Kristian masuk dalam kumpulan orang asli kadang-kadang kan. Mereka ni kan. Kerana keperluan kepada harta benda, keperluan kepada apa duit ni, akhir sekali sanggup tinggal segala-galanya. Maka dalam kisah kita ni tu, gitulah perempuan ni, dia asal memang orang comel, orang bagus, orang yang dibina dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tuan-tuan semua oleh kerana desak sangat kepada duit, terdesak sangat kepada kebenaran ni, sanggup pergi jumpa dengan apa dia kifil, dan sanggup bagi tubuh dia. Yang penting dengan syarat dia dapat habuan daripada kifil. Ini tuan-tuan semua nak ceritanya. Begitulah kalau siapa Afrika pakai ni memang bahayalah. Sebab itulah saya sebut tadi, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku minta berlindung daripada engkau daripada kekufuran, yang kedua adalah daripada kefakiran. Nak cerita yang bagian ini besar. Sampai peringkat Nabi ajar doa kepada kita. Sebab dua penyakit ni, dua penyakit, satu berbahaya kepada kita. Kufur memang bahaya sangat dah lah. Kufur ni tak masuk syurga tak. Yang kedua ni fakir, tak ada satu semua fakir ni, kadang-kadang boleh sampai peringkat fakir ni, maka dia boleh buat segala-galanya. Boleh alhamdulillah. Itulah yang berlaku kepada apa? Kepada perempuan tadi. Kemudian yang ketiga pula tuan-tuan semua ialah dalam kisah ni nak ajar kita jangan putus asa berdakwah. Tak, cuba tengok perempuan ni kan, saat-saat akhir dia buat maksiat dah, tapi dia sebut nama Tuhan kepada laki-laki ni. Saat-saat klimaks dia panggil nak buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia masih lagi mulakan satu sentuhan dakwah, sentuhan ajak laki-laki ni kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan semua, kadang-kadang sentuhan dakwah ni, sentuhan kebajikan ni, kadang-kadang dia boleh berlaku bila-bila masa. Ada satu orang kadang-kadang ceramah sejam tak boleh gambar satu, kadang-kadang tak sedar sikit abuk. Ada setengah orang satu kalimah yang dia sebut. Tak, jumpa dengan sebut kalimah kadang-kadang menyebabkan berlakunya keinsafan. Kan, berlakunya keinsafan. Satu kalimah yang dia sebut katakanlah menyebabkan satu orang atau apa dia ni berlakunya keinsafan. Sebab itulah kita tuan-tuan semua kena ambil peluang lah dalam kita mengajak manusia kepada Allah Taala ni. Kalau ada peluang kita sentuhlah sikit. Kita sebut sikit tentang Allah Subhanahu Wa Taala atau tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sentuhan itu tu semua sebenarnya saya sebut tadi lah, kadang-kadang dia akan diterima apabila manusia ni dia jiwa dia bersedia untuk terima kebenaran. Tak semesti masjid. Tak. Macam saya sebut kadang-kadang duduk sejam masjid pun tak ada dengar dia tak kisah pun kalau ke mana. Kelik curi pula ada benda gitu dah. Kelik tu rasuah pula. Tak, pergi masjid semua tapi tak ada kesan sikit abuk. Tapi berapa ramai orang tu semua yang apa dia ni yang kena sentuhan ataupun dia tengok kebaikan yang daripada satu orang, dia boleh berubah diri dia.
Sebagai contoh tuan semua, kita mendengar cerita wallahu alam, cerita ni saya tak tahu wallahu alam, apa Al-Jailani satu orang imam, satu orang alim, satu orang tasawuf yang begitu hebat. Kan? Tuan semua dia ni dia pergi ngaji jauh. Dalam tuan semua dalam dia pergi ngaji tu mak dia bekal lah. Mak dia bekal makan ni apa semua. Kemudian sebelum pergi ngaji tu mak dia pesan kepada dia, aku nak pesan kepada kamu satu perkara, jangan kamu bohong selama-lamanya. Jangan kamu sikap bohong dalam kehidupan kamu. Ya, dia ajar kepada apa? Dia ajar kepada apa dia ni? Dia ajar kepada anak dia. Lagu-lagu mana pun wahai jalani, kata dia, jangan kamu bohong selama-lamanya. Maka tuan-tuan semua dia berjalan lagi ngaji. Bawa bekal, biasalah dulu apa pikir bawa bekal ke apa semua pergi nak ngaji. Siapa tengah jalan tuan-tuan semua jumpa satu kumpulan perampok. Bila perampok ni faham sendirilah. Kan dicari-cari barang tak jumpa. Dia kata ada gapo lagi, kata dia. Dia ingat kepada pesan mak dia tak boleh berlawak. Kan? Pada masa tu boleh berlawak dah depan musuh ni kalau mana kan. Tapi dia ingat gapo yang mak dia kata. Maka dia sebut kepada lelaki-lelaki tu, kata orang curi, kata sebenarnya ada dalam baju saya ni ada duit yang dibekalkan oleh mak saya. Kan? Kalimah tu boleh jadi kalimah comel yang lahir daripada hati dia, kejujuran dan sebagainya. Akhir sekali maknanya pencuri tu rasa Allah, kan? Hidup dia kadang curi semua, tapi bila dia tengok satu kalimah tu, kan? Dia tengok apa dia ni keadaan laki-laki jalani ni, dia katakan macam tu semua. Akhir sekali dia mai keinsafan. Okay, pada bukti dua yang kecilnya. Kan? Dia tengok gerak-geri ataupun kejujuran yang ada pada apa, kejujuran yang mananya ni dia panggil dakwah dalam bentuk perbuatan. Kan? Dia tengok kejujuran yang ada pada budak ni, kan, nak ngaji akhir sekali tu semua dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab tu dalam Islam tu semua ajak kita, makna kita yang putus asa lah. Anak kita ke siapa ke apa semua kita sebut semua benda-benda molek. Boleh jadi maknanya masa ni tak jumpa, banyak-banyak keadaan tu boleh jadi Allah Ta'ala bagi kesedaran ke dia dan sebagainya. Cuba tengok dalam kisah yang kita baca tadi tu semua, cuba tengok dia ni gelombang maksiat. Tapi saat-saat akhir nak buat maksiat, tiba-tiba dia tu semua, tiba-tiba dia tersentuh dengan kata-kata perempuan tadi. Kan? Perempuan ni tinggal maksiat ni kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tentu semua yang kedua yang ketiga kita dapati pengajaran daripada hadis ni. Yang keberapa pula? Yang ketiga, yang keempat pula tentu semua ialah kita tengok khasyah ni, takut pada Allah Taala ni, dia adalah puncak kepada segala kebaikan lah. Dia panggil maqam. Sebab itulah kita lah ni, kita mari semaya, kita zikir, kita nak lahir satu peribadi yang sampai pikat khasyah, takut dia hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita ada usaha lah ni kan, mari semaya ke apa semua, mujahadah waktu subuh mari dah ke apa semua, kita nak bina diri kita supaya kenal Tuhan dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat takut Tuhan itu tuan semua, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka dia adalah puncak kepada segala kebaikan. Cuba tengok dalam peristiwa ni kan. Dalam peristiwa ni perempuan ni cuba tengok kan. Dia tengok tak boleh pergi dia. Kalau barang maksiat ni memang cuba tengok. Dah dekat tamat rasa tak selesa hidup dia. Okay, sebab dia rasa benda ni adalah benda yang bercanggah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bimbang sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah pernah berlaku pada masa Nabi SAW. Ada perempuan yang terlibat dengan zina. Perempuan tu terlibat dengan zina. Dia cerita Nabi SAW nak terima hukumnya lah. Padahal dia nak sembunyi boleh dah, orang tak nampak kan. Tapi dia jumpa dengan Nabi sebab dia takut akan berlaku apa yang akan berlaku di hari akhirat. Kan? Mana walaupun orang tak tengok dia, tapi kejahatan yang dia buat tu akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, dan benda ni akan bawa satu benda yang tidak molek dalam kehidupan akhirat. Sebab tu dia pergi jumpa Nabi SAW nak supaya Nabi selesai. Nabi hukum dia supaya apa, kelak akhirat taksir tak berlaku dah barang-barang itu. Allah Taala dah hapus segala-galanya. Pergi jumpa Nabi nak minta supaya Nabi hukum dia. Mula-mula sekali Nabi ada satu perempuan tu, Nabi kata Nabi tak cara ke dia. Nabi ni tabiat Nabi tak senang barang-barang tak molek ni. Nabi ni tak senang sangat barang-barang lucuh ke barang-barang tak molek ni. Tapi perempuan tu tetap kata, ya Rasulullah, hamba nak terlibat dengan zina itu, saya terlibat dengan perzinaan dan sebagainya. Saya nak hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun tunjuk bukti dia, mana ini sekarang dia tengok dia dah mengandung sekarang ni. Bukti saya berzina ni, kata dia, saya dah mengandung. Saya tak ada suami, tak ada apa semua. Maka tuan-tuan semua, Nabi SAW minta supaya dia balik, supaya dia ni
supaya lahirkan anak dulu. Sebab nak bunuh daripada anak dalam perut ni bukan dia, anak tak berdosa ke mana? Kan? Satu daripada rahmat daripada Islam. Sebab budak ni bukan terlibat dengan dosa, dia sombong dia. Sebab tu Nabi SAW minta supaya dia balik dulu, kemudian beranak baru mari. Kemudian dia tak lama tu semua dia beranak. Cuba tengok bagaimana orang tak selesanya, orang takut Tuhan ni. Tak selesanya hidup dia, takut dia mati akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Pergi jumpa Nabi lagi, pergi jumpa kemudian Rasulullah hamba dia beranak ni. Ni dia tunjuk anak dia. Nabi kata gini, pergi klik dulu. Nabi kata anak boleh makan barang lain dulu selain daripada susu, maka boleh mari sini. Bimbang takut matinya budak. Cuba tengok Islam rahmat kepada orang yang tidak berdosa. Rahmat kepada budak yang tidak pernah merasai dosa. Kan? Maka dia balik tuan-tuan semua. Apabila balik tuan-tuan semua, balik sana kemudian mari pula. Mari bawa dengan roti. Dia kata Rasulullah kata dia anak hamba ni boleh makan roti dah sekarang ni. Maknanya tak bergantung kepada susu dah. Bukan saya tak ada pun, maknanya budak ni dah boleh hidup dah kata dia. Akhir sekali Nabi SAW hukum dia tuan-tuan semua. Hukum dia kerana dia terlibat dengan barang zina, barang maksiat. Saya ni cerita tuan-tuan semua. Kenapa menangis siapa ke? Sebab apa? Sebab dia ada sifat khasyah. Takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak sifat ni tuan-tuan semua. Ada mana-mana jaya lah. Salah satu orang dalam kerja-kerja dia ada sifat khasyah, takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menjalani tugasan dengan baik. Dia bukan hanya sekadar rakyat ketua dia, kan? Walaupun ketua dia tak ada, tapi dia rasa di sana dilihat, diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan semua, sifat khasyah ni antara sifat yang penting lah dalam kehidupan seorang Muslim. Kalau kita belajar dalam kitab tasawuf ataupun dalam kitab berkaitan dengan akhlak, ini antara benda penting yang perlu kita bina. Itu apa dia ni? Sifat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak takut Tuhan ni, masjid dia ambil dia lagi, duit kalau ke mana? Orang duk bagi tak duit dalam celing, habis duit kadang-kadang. Tak, sebab tak takut Tuhan. Kadang-kadang cuba tengok, kalau masjid pak saya kalau ada semua kadang-kadang. Kita terlupa nak ambil sikit, dah habis tak dia. Nah, bukan boleh katakan gitulah, masjid jadi sasaran kepada orang-orang malah hijau. Sebab apa tu? Sebab apa berlaku bagi-bagi? Sebab kerana antara punca besar ialah kerana tidak adanya khasyah, tidak adanya sifat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok dalam peristiwa ni tuan-tuan semua. Cuba tengok perempuan ni tak seri terlibat dengan barang maksiat, getar sebab apa? Dia rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua lelaki-lelaki kifil ni, apabila dia mari perasaan takut daripada Tuhan, cuba tengok. Bila rasa capak dalam hati dia takut pada Tuhan, cuba tengok. Dia kata, dia tekad la a'si, wallahi kata dia, la a'sihi ba'da abadan. Aku tidak akan derhaka kepada Allah Taala pada tu. Itulah tuan-tuan semua nak ceritanya. Itulah kita pakak-pakaklah bina, banyakkan ibadat, banyakkan apa dia ni, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sifat ni akan mari kita lah. Kemudian yang terakhir sekali pengajaran daripada kisah ni ialah nak ceritanya pintu taubat ni sentiasa terbuka lah kepada orang yang salah. Kan? Walaupun salah macam mana sekalipun tuan-tuan semua, kan? Tapi pintu taubat sentiasa terbuka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata apa dia ni, taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada qabla apa dia ni, sebelum daripada apa dia ni siapa nyawa di halkum, ataupun sebelum naiknya matahari di sebelah barat sana. Nak ceritanya tuan-tuan semua, walaupun salah macam mana sekalipun, pintu taubat sentiasa dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang nak taubat. Cuba tengok laki-laki ni tuan-tuan, kifil ni sikit sangat ya, berapa saat ya, berapa jam dia kata telah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak perkara lagi dia tak boleh nak buat kebajikan, tapi kesal daripada taubat dia, kesal daripada kembalinya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan inilah hidup dia sampai dia mati, ditulis depan rumah dia, Allah Taala mengampun segala dosa-dosa dia. Dan benda ni tuan-tuan semua kita pernah dengar dalam kisah banyaklah sebelum ni lah, kisah bagaimana orang-orang yang apa dia ni bertaubat dan nak taubat kepada Allah Taala ni, Allah Taala dilik habis, Allah Taala hapus habis dosa-dosa yang dia buat. Sebagai contoh yang saya pernah sebut sebelum ni tuan-tuan semua, dalam kisah dalam kisah apa dia ni, bunuh orang 99 orang. Ni kisah Bani Israel juga. Dia bunuh orang 99 orang dah. Kemudian mari rasa insaf nak bertaubat. Pergi jumpa dengan Tok Lebah. Sebab Tok Lebah ni orang tak ada ilmu, mana dia Tok Lebah. Pergi jumpa dengan Tok Lebah, hali min taubatin. Kata dia, wahai apa ni, wahai Pak Cik Haji gitu. Dia kata, adakah saya ni boleh bertaubat? Saya dah bunuh orang 99 orang dah.
adakah saya ada peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kawan ni muka tak ngaji mana, tak lebah begitu je lah kan, tak ada ilmu, tak ada apa, dia kata mana boleh, tak, mana boleh bertaubat bunuh orang ni 99 orang. Kawan tu mari dari keadaan insaf nak bertaubat kepada, tiba-tiba dia sebut gitu, tidak ada sekali apa bahasa-bahasa yang boleh mendorong dia bertaubat. Akhir sekali bunuh siapa 100 orang, tak, siapa 1 orang bunuh kan. Last kali tu dia mari insaf pula, kemudian dia jumpa orang alim. Dia kerja berkata hali min taubatin, adakah saya apa dia ni boleh bertaubat lagi? Orang kata dia apa tak bolehnya, bapa tak bolehnya, tapi dengan syarat lah, kamu kena tinggal sini, intaliku ila ardi kadza wa kadza, kamu kena tinggal tempat ni, tempat bumi maksiat ni, kamu pergi tempat lain, tempat orang beriman kepada Allah Ta'ala, insya-Allah kamu akan terbina. Tentu semua dia pun gitulah, dalam pergilah tempat yang dicadangkan. Siapa tengah jalan mati, tak ada nak gapo. Siapa tengah jalan tiba-tiba Allah Ta'ala ambil nyawa dia, tak ada nak ibadat bersama dengan ahli ibadat di kampung sana, tiba-tiba mati tengah jalan. Bila mati tengah jalan, tuan-tuan semua, teman-teman kita dengar cerita, mari malaikat berubuk. Malaikat rahmat pun kata ni orang dia ni walaupun tak pernah ibadat kan, tapi dia bertaubat dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari malaikat azab meledak, dia kata ni orang kawan ni. Sebab apa? Sebab dia tak pernah buat ibadat, tak pernah apa dia ni, tak pernah apa dia ni ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila berlaku yang pertemuan dua golongan malaikat, maka akhir sekali Allah Taala atas apa dia ni pemutus, apa dia atas satu malaikat bagi buat keputusan. Gini kata dia, cuba kamu ukur laki-laki yang mati ni dekat sebelah mana? Dekat sebelah nak pergi ke dekat sebelah dia pada dia mari? Kalau dekat sebelah dia nak pergi, maka buat laki-laki ini adalah ahli syurga ataupun akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ukurlah tuan-tuan, ukur tiba-tiba dada dia buat kotor sikit ya. Sebab tu orang ni orang main dia olahraga ke tak? Dia ikut ukur sini tak? Katakanlah tak kedai satu sama-sama laju katakanlah. Dia tengok siapa dada dulu. Boleh jadi dia ambil sini ke dia pasti boleh jadi, wallahu alam lah. Itulah tuan-tuan semua nak ceritalah sekali apa lelaki ni diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok tuan-tuan semua, inilah maknanya peluang apa dia ni kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tu sebimbanglah. Tak usah tambah ni tak boleh kira musiat banyak sangat. Jangan rasa sikit abuk bagi kita. Kita perlu tuan-tuan semua, yang penting tekad kita, keazaman kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak bunuh orang 100 orang, tak pernah bunuh orang 100 orang. Kucing pun tak pernah bunuh boleh ada kita. Tak. Kalau Allah Taala boleh hapus 100 orang yang bunuh orang boleh hapus, kita ni kita rasa banyak benda yang mana kita taklah siapa gitu. Tak, di mana berlaku peristiwa ni juga, kita tak macam kifl, kita tak dapat situ dengan kesilapan yang kita buat. Kalau kifli ni makna Allah Ta'ala boleh hapus dosa dia, maka tak mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hapus dosa kita. Yang pentingnya apa dia ni kena jaga betul-betul, jangan jaga betul-betul, atau yang penting ialah kita benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan semua, dalam akhir sekali saya nak sebut sikit dalam kisah berzina ni. Dalam kisah ni memang dia lari tak sih lah terlibat bagi-bagi ni. Sebab dalam Islam tu semua, orang yang boleh menjauhkan diri daripada zina ni adalah orang yang akan selamat daripada Allah Subhanahu, daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Nabi pernah sebut, Nabi kata, ya syabab Quraisy, ihfazu furujakum la taznu illa man hafiza farjahu falahul jannah. Nabi pernah sebut kepada pemuda-pemuda Quraisy, sebab kisah zina ni tuan-tuan semua memang satu benda yang memang setiap masyarakat ada bagi-bagi gini. Tak apa tambah apa tak lagi ni pula tempat kita dan menjadi satu budaya boleh jadi. Budak-budak sekolah bukan ada jawab hijrah sebagainya. Nabi kata gapo kepada Quraisy? Nabi kata, wahai Quraisy, wahai pemuda Quraisy, sebab kisah zina ni dia biasa berlaku di kalangan orang muda lah. Orang tua pun ada juga kan. Orang tua kalau berlaku juga memang teruk benar. Hak padan dah Islam sebunuh dia orangnya ledah lah. Kan, boleh anak, boleh cucu, boleh gapo tiba zina pula, memang orang macam ni boleh bunuh lah. Tak. Maka tuan-tuan semua, Nabi kata, wahai pemuda Quraisy, jagalah faraj kamu, jagalah kemaluan kamu. Nabi kata, jangan sekali-kali kamu berzina. Maka siapa-siapa yang boleh jaga benda ni, Nabi SAW mengatakan, falahul jannah, dia akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, Nabi kata, idza sallatil mar'atu khamsaha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Nabi SAW mengatakan, Nabi kata, mana-mana orang puan yang semaya 5 kali sehari,
Cuba tengok ni satu khabar gembira bagi muslimat lah ni. Mana-mana perempuan yang jaga betul-betul semaya dia 5 kali sehari, dia jaga sungguh fardu dia. Yang kedua, wahasanah fardu, dia jaga kemaluan dia. Dia tak terlibat dengan barang-barang zina maksiat. Dia jaga walaupun lelaki dia tak ada ke apa semua, dia jaga betul-betul. Kan? Yang ketiga pula ialah wa ta'at ba'alah, ada taat kepada suami dia. Maka mana-mana perempuan yang ada 3 ciri-ciri ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dia jaga semaya bab dia, yang kedua dia jaga kemaluan, jaga tubuh badan dia, tak terlibat dengan barang maksiat. Yang ketiga pula ialah taat kepada suami dia. Nabi kata dakhalat min ayyi abwabil jannah sya', dia boleh masuk syurga pintu mana dia nak. Ini satu apalah puja yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sanggup jaga barang-barang ini. Itulah satu semua yang saya dapat sampaikan pada pagi ini. Satu kisah yang cukup menarik, dan sama-samalah kita ambil pengajaran daripada kisah Kifli ini, bagaimana dia sanggup tinggal barang maksiat dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghargai hidup dia walaupun gelombang dengan keadaan maksiat, tapi kerana benar-benar dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mati dalam keadaan tidak sempat untuk bina amal-amal dia, tapi Allah Taala menghargai kesungguhan dia. Allah Taala menghargai apa dia? Menghargai apa dia, tekad dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali dia mati, Allah Taala ampun dosa dia. Itulah kita doa, moga-moga kita dapat ambil faedah daripada kisah yang kita bincang pada pagi ini, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.